InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan Allah kita diberikan oleh Allah kekuatan pada hari ini untuk bersama-sama di dalam pertemuan kita. InsyaAllah pada hari ini sebenarnya adalah sambungan daripada perbincangan-perbincangan kita yang lepas, yang sentiasa kita cuba perbaharui beberapa perkara insyaAllah. Dan Alhamdulillah pada hari ini saya nak mulakan dengan beberapa perkara, iaitu yang pertama sekali daripada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 128. Jadi Allah gambarkan dalam surah At-Taubah ini, iaitu sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tak sanggup nak melihat sesuatu yang berat yang ditanggung oleh umatnya, yang sangat menginginkan kebaikan, sangat-sangat berhajat untuk mendapatkan kebaikan kepada kamu. Dan dia pula telah menumpahkan perasaan belas ihsan, kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita melihat dalam ayat ini, surah At-Taubah, bagaimana Allah menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa dalam keadaan prihatin kepada umatnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengambil berat tentang kita semualah. Sama ada kita yang dia maknanya yang jumpa dengan dia tu sahabat-sahabat dia, ataupun kita yang tak sempat nak jumpa dengan dia lah. Jadi insya-Allah pada hari ini saya tidak akan menyambung Akta 342 semalam yang kita telah bincang. Saya ingat cukuplah perbincangan yang semalam tu untuk menggambarkan kepada kita tentang bagaimana suasana-suasana yang bakal datang, yang bakal menghampiri kita, sama ada dalam waktu yang terdekat ataupun dalam waktu yang mungkin tahun depan, awal tahun depan. Jadi kita melihat bagaimana Allah SWT telah pun menunjukkan kepada kita dalam isyarat-isyaratnya melalui ayat-ayat dia yang telah pun saya bacakan dalam pertemuan-pertemuan kita yang sebelum ini, bagaimana Allah menggambarkan 1446 Hijrah, 1446 Hijrah, ataupun ayat 14, surah 14 ayat 46, contohnya surah Ibrahim. Allah menggambarkan tentang bahawa kita akan berhadapan dengan
perancangan jahat daripada mereka yang merancang. Dan kita telah pun berbincang macam-macam lah. Kalau tengok balik tajuk-tajuk yang telah kita bagi tu, semua cerita kebanyakannya tentang perancangan jahat tu kita dah cover lah. Hampir semua kita cover dah sebenarnya. Jadi yang kita nak sama-sama boleh merasai pada hari ini bukan hanya sekadar mereka orang-orang yang memusuhi Allah, yang memusuhi Islam itu mereka merancang dengan perancangan-perancangan jahat. Tetapi kita nak merasakan bahawa Allah juga merancang dengan perancangan-perancangan yang lebih baik daripada mereka rancang. Lebih baik daripada apa yang ada kepada mereka. Jadi ini yang kita nak kena rasalah. Dan kita sehinggakan tidak timbul daripada hati kita ini perasaan-perasaan takut. Perasaan-perasaan takut dengan apa yang mereka buat. Dan apa yang mereka buat. Dan Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 46. وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Jadi ini adalah ayat surah Ibrahim ayat 46, iaitu 14:46. 14:46 tu Allah Taala menggambarkan kepada kita dalam isyaratnya itu bahawa sungguh-sungguh mereka akan melaksanakan perancangan jahat. Waqad makaru makrahum. Jadi mereka akan melaksanakan perancangan jahat. Wa indallahi makruhum. Tapi di sisi Allah itu ada juga perancangan jahat untuk mereka. Perancangan untuk memangnya yang akan menggagalkan, yang akan menentang perancangan jahat mereka itu. Walaupun wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun perancangan jahat mereka itu sampai peringkat boleh menghancurkan gunung. Boleh menghancurkan gunung ganang. Jadi sinilah kita lihat bagaimana Allah SWT telah pun menggambarkan kita pada tahun 1446, iaitu tahun ni lah, tahun hijrah. Iaitu bahawa mereka akan merancang perancangan jahat dan kita akan berhadapan. Antaranya itulah yang digambarkan sebagai IHR, International Health Regulation. Kita dah cerita dah panjang dah. Begitu juga dengan Summit for the Future. Mereka merancang untuk buat satu perancangan jahat untuk masa depan, platform emergency. Begitu juga sampailah ke peringkat kebangsaan, peringkat negara-negara. Dia berancang pula 342, Akta 342 dan sebagainya. Jadi maknanya banyaklah perancangan-perancangan yang tadi itu yang mereka buat. Tapi Allah gambarkan Allah juga mau buat perancangan. Dan perancangan Allah ni lebih hebat daripada mereka. Fala tahsabannallaha mukhlifan wa'dihi rusulah. Innallaha azizun dzuntiqam. Allah kata apa? Jangankah kamu menyangka bahawa Allah ni mungkir janji kepada rasul-rasulnya, kepada pengikut rasulnya. Sesungguhnya Allah maha berkuasa. Dan sebab itu dia bersedia. Dia sentiasa. Innallaha aziz. Allah ni maha kuat. Maha al-aziz. Raja lah. Dia punya kekuasaan yang akan boleh nak menghancurkan mereka. Membalas mereka. Dan kita juga diingatkan oleh Allah. Yawma tubaddalul ard ghairul ardi was samawati wa barazu lillahi wal wahidil qahhar. Dan Allah gambarkan bagaimana bumi ini akan ditukar, digantikan, dan tubaddalul ard. Dia akan hari-hari yang akan dipalingkan, digantikan daripada bumi yang lain, langit yang lain. Maknanya Allah akan bagi kemenangan kepada kita. Jadi sebenarnya apa yang saya nak sebutkan pada malam ini ialah kita nak mula melihat tentang bagaimana yang lebih penting dalam memahami kronologi atau memahami perkara yang sedang berlaku di sini hari ini. Bukanlah hanya sekadar kita memahami tentang apa yang mereka rancang, tetapi sebenarnya kita perlu memahami apa yang sepatutnya kita rancang atau apa yang sepatutnya kita buat. Kerana Allah SWT telah menggambarkan dalam ayat-ayat yang tadi itu bagaimana dia sentiasa akan membantu dan menolong orang-orang yang kita kata yang berjuang tadi, yang bersama dengan Islam tadi. Ya, ini perkara. Sebab tu saya insya-Allah saya akan cuba buat satu tajuk daripada salah satu daripada, ada banyak kitab lah yang kita refer ni, kita rujuk antaranya Fiqhun Nasru wa Tahkim,
iaitu fiqh tentang kemenangan dan kejayaan. Tamkin, tamkin maknanya Allah menetapkan, Allah memberikan kemenangan kepada kita, insya-Allah. Jadi ini antara perkara-perkara yang akan saya bincangkan, dan untuk kita dapatkan berbagai perkara lah, berbagai perkara. Jadi sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Yusuf contohnya, ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrih walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ini surah Yusuf ayat 21. Dan demikian itu kami, itu Allah telah memberikan kedudukan, makkanna li Yusuf, Allah telah memberikan satu kejayaan, maknanya dia menetapkan satu kedudukan, satu kekuatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam fil ard, di atas muka bumi ini, di atas negeri ini, dan agar kami, dan kemudian kami akan mengajarkan kepadanya, iaitu dengan takwil mimpi, dengan ilmu petunjuk yang datang daripada Allah. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ni kan dia terpisah daripada ayahnya, dan dia terpisah daripada sebagainya. Jadi dia duduk dia bersendirian dalam penjara kan. Kemudian selepas tu kita pun tahulah bagaimana dia telah diberikan Allah kekuatan untuk mentakwil mimpi. Mentakwil mimpi. Dan daripada takwil mimpi itulah maka dia telah sampai peringkat menjadi penasihat kepada raja. Jadi ketika dia menjadi penasihat kepada raja tu musyrik. Raja tu tak Islam. Orang kafir. Orang yang bukan beragama, yang beriman. Tetapi dia menawarkan diri dia. Kita kata menawarkan dirinya untuk berkhidmat. Kan, untuk mendapatkan satu jawatan dalam negara tadi. Setelah dia menunjukkan kekuatan dan kemampuan dia, kewibawaan dia. Dan akhirnya raja pun mengambil dia sebagai seorang penasihat. Jadi dia menjadi penasihat tu, menjadi seorang yang kita kata berada dalam kerajaan yang walaupun rajanya itu musyrik. Raja itu musyrik, tetapi jelas tujuannya ialah dakwah. Tujuannya ialah berjuang. Tujuannya itu adalah untuk menegakkan Islam. Itu Yusuf alaihissalam. Dan Allah menggambarkan dalam hal ini, maka diberikan pula pada Yusuf itu, digambarkan tentang bagaimana dia telah beli iaitu min ta'wil ahadits, dan dia telah diberikan pula kekuatan untuk melihat dengan mata hati dia. Takwil mimpi. Takwil ni maknanya dia boleh menafsirkan mimpi dan menafsirkan sesuatu yang menjadi isyarat daripada Allah. Ini satu ilmu yang tak semua orang dapatlah. Kalau hari ini pun kita dapati salah satu kekuatan umat yang akan bangkit ini ialah mereka bukan bermimpi. Dia bukan bermimpi, mimpi tengok. Macam hari ni kita tengok orang refer pada mimpi. Mimpi ni salah satu daripada kita kata isyarat daripada Allah, kan, apa yang sebagainya. Tetapi sebenarnya yang lebih penting bukan mimpi tadi, tetapi takwil. Takwil ahadits itu isyarat daripada Allah. Maknanya ada yang isyarat tu datang dalam bentuk mimpi. Ada juga isyarat tu datang dalam bentuk yang nyata, alam nyata. Alam nyata maknanya benda yang berlaku, dia boleh nampak, dia boleh melihat dan boleh faham. Macam mana yang kita gambarkan tadi, kita boleh melihat dan merasakan apakah yang dirancang oleh musuh-musuh Allah tadi. Ini juga merupakan salah satu daripada kita kata kekuatan yang Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam pada masa itu. Maka dia telah pun menawarkan dirinya dan telah pun diterima sebagai penasihat. Dan penasihat itu bukan sebagai penasihat untuk nak menyokong sistem raja yang musyrik, raja yang mensyirikkan Allah, raja yang bukan Islam. Tetapi dia menjadi penasihat dalam rangka untuk membina kekuatan dakwah, kekuatan mentarbiyah dan kekuatan berjuang menegakkan Islam. Ini maknanya kita kena faham yang ini. Sebab tu kita lihat bagaimana Allah menggunakan perkataan makanna li Yusuf. Makanna ni maknanya ditempatkan kedudukannya, dikuatkan kedudukannya, diteguhkan kedudukan, maknanya diberikan kejayaan. Jadi sebab tu kita melihat hari ini adalah sunnah. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang musyrikin. Bagaimana kita handle orang musyrikin.
ataupun orang-orang yang tidak beriman, ataupun orang-orang yang ada kebaikan tapi mereka ni belum lagi Islam, ataupun mereka ni dah Islam tapi banyak maksiat, banyak dosa. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam contoh perkara yang berlaku ketika peristiwa Nabi Yusuf AS. Dan dia ada huraian yang panjang. Sebab tu saya sebut fiqh. Fiqh dan kefahaman tentang tamkin ataupun tentang kemenangan, kejayaan, kekuatan tadi dan juga kebangkitan. Jadi ini saya akan cuba sentuh tajuk ni. Kita akan ambil daripada, bukan saja daripada buku-buku kitab-kitab yang ditulis oleh para alim kita sebelum ni, dan begitu juga kita akan ambil daripada nota-nota perjuangan yang ada, yang kita dapat daripada mereka syekh-syekh yang betul-betul duduk di atas perjuangan. Dan begitu juga kita lihat bagaimana Allah SWT menggambarkan kepada kita di sini, wa kadzalika makanna li Yusuf fil ard yatabawwa minha haitsu yasha. Ini surah Yusuf ayat 56, tadi 21 Jadi saya minta maaf, dia punya tulisan terlalu kecil, saya tak baca, tak boleh nak baca ni. Kan? Dan demikianlah kami memberikan kedudukan. Ya Allah memberikan tamkin kepada dia, satu kedudukan di negeri ini, di Mesir, yang mana untuk tinggal dan kemudian untuk dia buat apa yang dikehendaki. Di sinilah kita lihat sebenarnya apa yang Yusuf AS, sebenarnya huraiannya panjang lah, nanti kita akan buat pada masa lain. Jadi sebenarnya sebagai mukadimahnya kita sebut bahawa kan, menegakkan Islam itu dia mengikut wakil yang ada, realiti yang ada. Jadi bukan sahaja kita kena ada kewibawaan dan kemampuan untuk menegakkan Islam tadi, kita juga perlukan kepada min ladunna ilma, ilmu-ilmu daripada Allah. Sehingga daripada ilmu itu kita boleh mentakwil, kita boleh memahami, kita boleh melihat sesuatu dengan pandangan basirah tadi, sehingga kita nampak sesuatu. Gambarkan dalam ayat ini bagaimana Yusuf AS telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan tadi untuk dia memimpin negara, memimpin negara. Jadi ini antara perkara-perkara yang penting. Saya nak bacakan satu lagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan tamkin ini, iaitu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan apa ni? Saya minta masing-masing tolong doakan sebab macam-macam. Baik. Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi pula. Kan Allah gambarkan inna makkanna lahu fil ard. Kata yang sama makkanna tadi untuk Yusuf. Ini Allah gambarkan untuk Zulkarnain pula. Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu fi kulli syai'in sababa. Jadi Allah gambarkan kita bagaimana sungguh-sungguh kami telah memberikan kedudukan, makkanna, iaitu telah memberikan satu kejayaan lah, kedudukan, kekuatan kepadanya di bumi, iaitu Zulkarnain tadi. Dan kami telah memberikan jalan kepadanya, asbab-asbab untuk segala sesuatu. Maksudnya min kulli syai'in sababa. Jadi Allah gambarkan macam mana kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain ni maknanya raja itulah. Raja yang disebutkan sebagai raja yang telah melakukan dakwah, pergi ke negara sana berdakwah, pergi ke negara sana menyampaikan Islam dan sebagainya. Kan supaya apa? Supaya dia dapat menyebarkan Islam, dakwah, tarbiyah dan sebagainya. Putus-putus Sekarang dah okey ke sekarang? Saya nak tanya ni. Sekarang okey ke? Sangkut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan Zulkarnain. Zulkarnain tadi yang telah diberikan oleh Allah makkanna lahu fil ard. Diberikan kepadanya kedudukan. Kedudukan yang maknanya kejayaan, kekuatan lah untuk menegakkan Islam tadi. Dengan apa? Min kulli syai'in sababa. Dengan segala asbab. Dengan segala kekuatan yang diberikan. Jadi bukan satu je. Ada banyak. Ini kita nak kena lihat bagaimana untuk mendapatkan kejayaan itu, maka kita perlu faham bahawa kita diperintahkan oleh Allah, antaranya ayat yang tadi ni,
Iaitu kita kena mencari sebab-sebab. Sebab-sebab, betul lah. Kita kata sebab kemenangannya ada dua. Satu sebab-sebab yang maknawi. Nanti kita akan sentuh kemudian lah. Sebab-sebab maknawi. Apakah sebab-sebab kemenangan? Ataupun asbab kemenangan yang maknawi, yang secara yang tersirat. Dan apakah sebab-sebab kemenangan yang bersebut maddi ataupun kita kata yang secara fizikal. Ni ada ni. Ada dalam fiqh dia. Jadi maknanya ulama-ulama dah melihat dan mengkaji kan tentang bagaimana nak menang ni, dia mesti ada yang maknawi, yang tersirat, contohnya iman sebagainya itu ada. Dan kemudian yang bersifat hissi ataupun yang bersifat kita sebut sebagai maddi, iaitu yang bersebut fizikal, satu yang fizikal. Jadi Allah gambarkan dalam ayat ini bagaimana Allah telah makanna lahul ard lahu fil ard, iaitu telah diberikan kepada Zulkarnain tadi itu kedudukan, kemenangan di atas muka bumi ini, khalifah tadi. Dan dengan apa? Dan kami memberikan jalan dengan jalan-jalan min kulli syai'in sababa, dengan jalan-jalan yang menyeluruh, banyak sebab-sebab lah. Jadi sinilah kita lihat bagaimana dalam memahami kejayaan tamkin ataupun nasr, iaitu pertolongan ataupun kemenangan yang diberikan oleh Allah tadi, maka kita memahami, kita kena kaji, tengok kena ada ilmu macam mana nak menang ni, macam mana nak bangkit ni. Dia bukan hanya sekadar kita semayang, puasa, zikir, kita baca Quran, kita buat baik-baik gitu aja terus boleh menang. Tak, dia kena ada kulli syai'in sababa. Maknanya dengan setiap jalan-jalan yang menyebabkan kepada kemenangan tu, kita kena explore, kita kena lalui dengan isyarat daripada Allah. Dengan isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena faham yang ini kan. Jadi di situlah kita lihat di dalamnya ada perkara-perkara yang kita kena faham, terutamanya untuk kebangkitan. Sebab tu hari ini kenapa tak boleh nak bangkit-bangkit ni? Kerana ramai yang tak faham. Ada yang fokus kepada aspek-aspek ekonomi je. Dia ingat ekonomi lah yang akan menjadikan Islam ni bangkit, umat ni kuat, ada dengan ekonomi yang kuat. Maka dia buat pun mall. Dia buatlah kerja kedai dan sebagainya. Jadi rupanya ekonomi ni bukan satu-satunya. Bukan sebab, banyak lagi. Sebab itulah sebenarnya Allah menggambarkan kita supaya kita kena mempersiapkan semua sebab. Wa kulli syai'in sababa. Semua asbab-asbab. Semua jalan-jalan tadi. Sebagaimana digambarkan dalam ayat yang lain. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi Allah perintahkan kita persiapkan segala kekuatan dengan semampu-mampu kamu. Jadi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi maknanya apa yang diperintah kepada kita untuk bangkit ni bukan hanya dengan kita rasa okeylah kot aku dah buat. Tak, kita kena explore sebab-sebab mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jadi syarat-syarat kemenangan. Jadi nak menang ni, nak berjaya, nak bangkit ni, nak kalahkan Dajjal ni, nak kalahkan tentera Dajjal ni, dia bukan hanya sekadar satu aspek, dua aspek. Kan, dia ada aspek rohiyah dia, spiritual dia. Dia ada aspek roh dia, aspek hati, aspek iman, aspek takwa. Nanti kita akan bincang. Kemudian lah kan, kita akan bincang insya-Allah. Dan kemudian dia ada aspek-aspek yang lain juga. Termasuklah bagaimana kita nak handle mereka yang bukan Islam ni, mereka yang musyrik ni, ataupun yang mujrimin, orang yang berdosa ni. Kan, macam Yusuf alaihissalam contohnya, ditegakkan kedudukan dia itu. Dalam rangka untuk menegakkan Islam dan dakwah tadi, dia menjadi kita kata penasihat atau menjadi sebagai menteri lah kita sebut kepada raja ataupun pada masa itu pemerintah dia, ketua dia yang musyrik dia bukan orang Islam pun, tapi akibat daripada panduan-panduan, isyarat-isyarat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala yang meliputi segala aspek tadi, maka Allah SWT menjadikan perkara itu sebagai kemenangan. Sebab itu kemenangan ini bukan daripada kita, kemenangan itu daripada Allah. Allah je bagi menang. Jadi kita ni cuma berusaha je. Sebab tu kita tidak melihat kepada asbab, tapi kita sebab melihat kepada musabbib. Musabbib ni apa? Yang menjadikan sebab. Kita melihat, kita fokus diri kita ni kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang paling penting sekali. Jadi sebab itulah bila kita melakukan perjuangan tadi,
maka perjuangan itu berjalan dalam keadaan yang tersusun dengan prosesnya, dengan caranya dan sebagainya. Nanti kita akan tengok tentang beberapa perkara tentang tamkin ini yang maksudkan kejayaan tadi. Dan apabila kita faham akan hal ini, maka barulah kita nampak pentingnya kita untuk nak mempersiapkan dengan semampu yang boleh segala kekuatan. Segala kekuatan. Kerana setiap kekuatan itu adalah asbab-asbab kemenangan. Asbab-asbab kemenangan. Yang bagi menang bukan asbab tu. Yang bagi menang ialah musabbib, iaitu Allah yang menjadikan sebab. Tapi kita diperintah untuk mencari asbab-asbab kemenangan. Asbab-asbab kekuatan tadi. Kekuatan itulah sebagai asbab. Inilah yang kita nak nampak dan melihat dengan kacamata hati kita, dengan kefahaman yang jelas. Supaya kita tidak hanya menumpukan kepada apa yang kita rasa, ini okey cukuplah. Aku ni dah ada ekonomi, cukuplah. Aku ni dah ada tariqah, zikir-zikir semua, cukuplah. Aku ni dah baca Quran, cukuplah. Jadi rupanya dia ada asbab maknawi, asbab yang bersifat yang tersirat, dan asbab-asbab yang bersifat hissi, asbab yang bersifat maddi yang Allah perintah juga. Allah perintah juga untuk kita buat, untuk kita tamkin, mendapatkan nasar, kemenangan daripada Allah SWT. Sebab tu Allah gambarkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribat, contohnya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan yang ada pada kamu untuk menghadapi musuh tadi dengan kekuatan-kekuatan seperti pasukan-pasukan berkuda dan sebagainya. Itu sebab-sebab material. Kan, sebab-sebab material yang kita dan apabila kita mempersiapkan diri kita dengan kekuatan-kekuatan tadi, maka Allah janji. Apa Allah janji? Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Nampak? Allah kata, dan Allah SWT sungguh-sungguh berjanji, menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kamu. Jadi ini sebab pertama adalah sebab apa? Sebab iman tadi antara kamu, itu yang macam apa? Wa amilus solihat, dan yang beramal soleh, maknanya orang beriman dan orang yang beramal, yang berjuang. Orang beriman yang bekerja. Orang yang beriman yang bekerja dalam beramal soleh ni, amal soleh ni bukan ikut dia. Amal soleh ni salah satunya ialah kita kena melihat urusan umat Islam. Jadi maknanya kita beramal ni bukan hanya sekadar kita sembahyang puasa untuk diri kita, kita zikir untuk diri kita. Tak, sebenarnya segala amalan-amalan fardiyah yang kita buat yang untuk kita tu sebenarnya membina kekuatan untuk umat. Sebenarnya macam tu. Sebab tu Allah gambarkan di sini, dan Allah wa'adallah alladzina amanu minkum, dan Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu, minkum, di kalangan kamu. Tak semua orang beriman bekerja, beramal. Semua banyak tidur je, banyak lalai, banyak lara. Ikut aja. Dia suruh cocok kan. Dia suruh minum air ni, minum kan. Macam itu, ikut aja kan. Kemudian Allah gambarkan tadi, Allah berjanji kepada orang beriman di kalangan kamu, wa amilus solihat, yang beramal soleh. Amal soleh ni apa? Yang prihatin dengan urusan. Sebab tu Nabi gambarkan dalam hadis yang lain, kan, wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang tak kisah, yang tak prihatin, tidak beramal lah dengan urusan umat Islam. Maknanya Nabi suruh tengok umat, Nabi suruh tengok perkembangan Islam, Nabi suruh tengok tentang masalah-masalah yang berlaku, kan, maka dia bukan daripada kalangan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apakah janji Allah? Kita kata kita mencari sebab membina kekuatan, segala jenis kekuatan, gabungan, kita sinergikan tindakan kita berfikir strategi teknikal, kita fikir itu bahagian-bahagian yang luar. Bahagian dalam pula, hati kita kena duduk dan terbiah. Nanti saya tunjuk, mungkin sikit saya cerita sikit pasal macam mana apa dia realiti pejuang-pejuang. Contohnya kita kata Yusuf Yahya Sanwar, macam mana keadaan dia, kehidupan dia. Nanti cerita sikit kat belakang-belakang. Baik, jadi Allah gambarkan kita kena beramal soleh. Beramal soleh yang bukan hanya berkaitan dengan diri kita sahaja, tapi beramal soleh untuk membina kekuatan umat. Membina kekuatan umat ni merupakan amal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah gambarkan apa yang Allah janji? La yastakhlifannahum fil ard.
Allah akan menjadikan, memberikan kepada mereka kan khalifah, memberikan kepada mereka kekuasaan. Jadi orang yang melihat Islam dengan kacamata yang syumul, yang menyeluruh sebagai satu sistem yang diperkuatkan dengan rohiyah, dikuatkan dengan mentalnya, akalnya, ya, yang sedar, dikuatkan pula dengan fitrahnya, dikuatkan pula dengan fizikalnya. Fizikal pula bukan hanya fizikal kita main pedang lah, apa tu, itu kecil je. Yang besar lagi sistem Islam tu. Kita kena perkuatkan sistem Islam satu-satu. Yang ekonominya, yang pendidikannya, yang sosialnya, sistem-sistem kita kata perniagaannya, tradingnya, sistem pertaniannya, sistem peternakannya, sistem kehidupan. Jadi bila kita mempersiapkan diri kita dengan kekuatan-kekuatan yang menyeluruh tadi, barulah Allah bagi kata apa? Allah akan memberi la yastakhlifannahum fil ard. Maka Allah akan memberikan kepada dia kekuasaan. Kekuasaan tu apa? Itulah khalifah. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan, memberikan kepada orang-orang yang sebelum kita diberikan khalifah. Kemudian wala yumakkinan nalahum dinahumul ladzir tada. Kemudian lepas tu Allah pun memperkuatkan, memberikan kedudukan, maknanya memberikan kejayaan ke atas mereka dan ke atas agama mereka yang mana dia telah redha, itu Islam. Jadi nampak tak? Jadi maknanya janji Allah ni besar, janji Allah ni menang. Kita menang. Dia buatlah akta apa pun, kita menang. Dia buatlah siapa pun yang ke atas tu. Islam dah dijanjikan menang, tapi kita kena apa? Kita kena bersama-sama dengan sahabat-sahabat ataupun orang beriman tadi yang melaksanakan perjuangan secara menyeluruh, secara tersusun. Secara tersusun. Jadi kemudian Allah kata apa? Allah kata apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Maka Allah akan tukar, Allah akan balikkan suasana ketakutan, khaufihim, kepada keamanan, amna. Bukan amno, amna. Amna ni apa? Keamanan. Amno ni kan apa namanya, parti Melayu kan. Jadi amna. Jadi ada orang tasik pula nanti besok, Allah akan tukarkan ketakutan jadi masuk amno pula. Bukan. Ni ada satu dulu orang cakap macam tu. Dalam Quran ada perkataan amno, Allah redha lah apa dia, ada baca ayat ni. Kan? Jadi kita kata benda ni semua menyalahi dari sudut makna tak sama dan sebagainya. Kemudian Allah gambarkan, Allah akan daripada kekuatan, persiapan yang kita buat tadi, maka Allah berikan kemenangan. Allah bagi kemenangan. Jadi kemenangan ni bukan semayang je. Bukan puasa je, bukan zikir je. Jadi semayang, puasa, zikir, semua kena buat. Semua kena buat. Tetapi itu sebahagian, semua sekali. Maknanya kena bergerak sebagai satu taifah yang melaksanakan program-program jihad, dakwah dan tarbiyah yang membina kekuatan ummah secara menyeluruh. Maka Allah bagi menang menyeluruh. Allah bagi menang menyeluruh. Dan Allah bukan saja memberi menang menyeluruh, Allah memberikan kepada kita juga apa yang digambarkan sebagai kedudukan. Dan kedudukan di mana? Di dunia ini. Wala yumakkinanna lahum. Wala yumakkinanna lahum. Allah akan memberikan satu kedudukan, kejayaan kepada kita di atas muka bumi ini. Maka orang yang menjalani proses dakwah tarbiyah tadi, yang berjihad tadi, maka dia menang, dah tak takut dah. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'ah. Maka dia akan beribadah kepada Allah. Jadi akhirnya ibadah juga. Dan dia tidak akan mensyirikkan Allah. Maka dia akan menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Ini satu perkara yang penting untuk kita faham sebagai mukadimah kepada perbincangan kita, bahawa kita sebenarnya kena faham yang kita kena membina satu kekuatan. Dan tak cukup dengan isu semasa yang kita bincang. Jadi 342 IHR itu semua serangan mereka. Itu serangan mereka. Dia nak buat. Mungkin dia nak buat. Silap-silap sampai ke atas sokong. Kan? Contohlah. Kan? Tapi sebenarnya yang kita lihat perjuangan tu lebih besar daripada tu. Kita nak menegakkan Islam. Menegakkan Islam. Menegakkan sistem Allah. Dan Allah janji untuk bagi kemenangan
pada mereka yang menegakkan sistem Allah. Tetapi menegakkan sistem Allah ini bukanlah hanya maknanya kita punya persiapan pun sambil lewa je. Cukuplah kita sign tak sign tanya lawyer. Lawyer, tuan lawyer nak sign ke tak nak sign ni? Kan SSPA ni. Kita takut nak sign tak sign, nak sign tak sign. Jadi sebenarnya sign tak sign tu kalau kita tengok betul-betul sama je. Kesan dia. Oh lain tu tolong minta pada Allah minta kepada Allah pertolongan. Ya Allah, kan, izinkanlah supaya lain pada hari ini elok. Minta ke Allah, bacakanlah ayat kursi, kan, bacakan ayat kursi, bacakan Fatihah, kan, minta ke Allah. Ya, insya-Allah kalau tempat yang teruk sangat lain. Sini pun diganggu juga ni. Sebenarnya kan, kita punya ni diganggu. Ada sihir dan sebagainya datang ni. Sebab tu kita minta semua dapat minta pada Allah, doa pada Allah. Sebab gangguan ni bukan gangguan biasa. Bukan gangguan biasa. Baik, jadi inilah yang kita nak gambarkan di sini. Bagaimana kita nak kena jelas. Sebab tu saya cerita semalam 342 tu sebagai salah satu daripada serangan mereka, senjata mereka, makar, perancangan jahat mereka. Ada banyak lagi perancangan jahat mereka. Kalau kita dengar perancangan, semua pakat takut belaka. Sebab tu kita tak nak takut. Kita tak nak takut. Kenapa kita nak takut? Sebab kita bersama Allah. Sebab kita bersama Allah. Ni slow connection. Slow connection. Baik. Jadi sebab itulah di sini kita kena faham. Bila kita menyebutkan tentang perjuangan tadi, maka orang Islam dia faham bahawa perjuangannya sebenarnya lebih besar lagi daripada setakat nak sign tak nak sign SSPA, SSM, ataupun nak tegakkan ataupun nak gagalkan 342. Memang kita nak gagalkan semua tu. Memang kita tak suka. Bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun sama. Tapi perjuangan kita lebih besar daripada tu. Kenapa? Kerana perjuangan kita ini, penglibatan kita ialah penglibatan akidah. Penglibatan akidah kerana kita yakin dengan Allah. Kerana kita nak mentauhidkan Allah. Kerana kita nak berubudiah pada Allah. Jadi penglibatan tu lebih besar. Lebih besar. Sebab tu kita kena berada dalam keadaan yang betul-betul kita kata wa'idul lahum mastata'tu min quwwah tadi, bersiap dengan kemampuan yang maksimum untuk membina kekuatan. Kekuatan ni saya tak bolehlah cerita semuanya dekat FB. Kita nak cerita semua kat FB ni kan. Nanti benda-benda yang orang yang tak yang dengar sekali sekejap ni kan tak faham lah pula, ataupun cerita kat TikTok ataupun cerita dekat kita kena ada pertemuan. Sebab tu kita task force rakyat ni dan saya diamanahkan untuk nak cuba menggerakkan masa. Jadi saya nak menggerakkan masa insya-Allah bersama dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian, saudara-saudara. Bukan sekadar task force rakyat ni untuk selesaikan isu-isu semasa. Itu yang dipaham oleh ramai orang. Tapi kita sebenarnya nak membina kekuatan kita. Sebab inilah yang diperintah oleh Allah. Membina kekuatan ummah. Membina kekuatan kebangkitan. Dan dah sampai masa dah pun. Dah sampai masa dah. Akan maksud tamkin. Maksud kedudukan yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tengok contoh. Saya bacakan contoh. Contohnya. Dari sudut penegakan Islam tadi. Maka berkata Dr. Ali Abdul Halim. Syekh Dr. Ali Abdul Halim. Dia telah menyatakan, mendefinisikan. Dia kata apa? Menegakkan Islam itu merupakan tujuan yang paling utama. Tujuan kita yang paling utama menegakkan Islam. Menegakkan kekuatan-kekuatan Islam. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Maka dia bersangkutan dengan, maknanya dia adalah kerja-kerja dakwah, kerja-kerja tarbiyah, kerja-kerja jihad, adalah semua. Kemudian dia ada fasa-fasa dia. Dia bukan main hentam kromo je. Sekarang kita buat macam tu, buat macam ni, kita ingat, kita ikut, kita rasa je. Tak, dia mesti ada ilmu. Dia ada fasa-fasanya. Dia ada matlamat-matlamat yang dekat dan matlamat yang jauh. Dia beri hadaf dan ghayah. Dia ada hadaf dia ada objektif-objektif. Jadi dia kena ada ilmu. Dan dia ada jalan-jalannya. Dia ada kaedah ni, strateginya. Dia bukan kita main hentam kromo. Kita kata satu cara je, inilah dia. Kita pakai doa je. Ada orang
menghantarkan dalam FB contohnya kita. Mari kita hantar selawat kepada, kita baca selawat 1000 kali ataupun 10,000 kali seorang contohnya, kita niat tembak Netanyahu supaya Netanyahu mati. Contohlah ada saya nampak. Jadi kita tak nafikan doa penting, selawat penting, kita tidak nafikan iman penting, itu asas. Tetapi pada masa yang sama, kejayaan yang Allah nak bagi ialah dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan sabab. Wa kulli syai' sababah. Wa kulli syai'in sababah. Dengan sebab yang pelbagai. Dengan jalan yang pelbagai. Jadi maknanya dia ada maknawinya. Maknawinya apa? Yang tersirat, yang spiritual, yang mental. Boleh. Tak mana saya dedahkan sikit lah. Pernah sahabat-sahabat yang berjuang ni contohnya menggunakan perkara-perkara yang berkaitan dengan gelombang contohnya, tembak ke Israel, jatuh helikopter. Pernah dibuat. Ada teknologi tu. Adalah buat tembak jatuh. Boleh. Tak nampak. Dia bukan doa saja dengan gelombang contoh. Jadi bukan hanya sekadar kita kata kita nak membersihkan diri kita. Itu memang benda yang paling penting. Tetapi kita kena ada juga teknologi. Kena ada teknologi. Dan sekarang ni Allah bagilah teknologi kat kita. Allah bagilah teknologi kat kita. Jangan takutlah, jangan bimbang. Dia boleh nak inject vaksin, contohnya. Dia nak inject kat kita ni. Tetapi dengan izin Allah, kita ada teknologi lain insya-Allah. Dia nak guna digital ID. Sebab tu ada orang takut. Kata besok dah masuk digital ID macam mana? Ada penyelesaiannya, don't worry. Mereka makar buat perancangan jahat, Allah pun makar juga. Allah buat perancangan untuk makrahum untuk mereka. Allah buat. Jadi dia ada buat apa pun ada bentengnya, ada cara dan kaedahnya. Sebab tu disebut kat sini, kita jangan tengok senjata mereka, perancangan jahat mereka tu, macam kita tak boleh lari dah. Tak, Allah ada perancangan jahat Allah ke atas mereka lebih hebat. Tapi apa yang kita kena buat? Yang kita kena buat, kita kena himpunkan diri kita ni bersama-sama dengan taifah, yang akhirnya dengan taifah yang jelas, ilmunya, perjalanannya yang jelas, suasana bi'ah tarbawiyahnya, sampai kita boleh memberikan kekuatan. Ini kita kena rasa macam tu. Sebab tu saya tak nak cerita banyak lagi, nak cuba isu dalam kita punya resolusi ni, macam-macam isu ada ni. Macam-macam ada. Tapi kita tak naklah nak cerita benda-benda masalah-masalah semata-mata, sebab kita punya fokus kita orang beriman bukan pada masalah. Semua masalah tu Allah akan bagi solusinya. Ada solusi semua. Ada solusi. Tapi saya tak boleh cakap lah dekat FB ni. Kalau cakap kat FB ni selagi kan dia pun kata ni macam ni kan. Jadi sebab tu kita nak kena ada satu kefahaman yang betul, yang jelas, supaya kita tak jadi orang yang mengikut arus. Ikut je apa ada. Jadi ini satu benda yang penting. Baik, sebab itulah digambarkan kat sini bagaimana kata Syekh Dr. Ali Abdul Halim. Dia kata sebenarnya untuk kejayaan itu dia merupakan tujuan yang paling utama. Kemuncaknya macam mana Allah gambarkan dalam suratul Baqarah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku kata Allah nak jadikan di atas muka bumi ini kan kekuasaan orang Islam yang menjadi wakil khalifah. Itulah dia tujuan dijadikan manusia supaya ibadah tadi maksima. Ibadah jadi maksima. Kemudian dikata di sana ada contohnya berhubung dengan kerja ataupun amal. Ada organisasi. Termasuk membina kekuatan organisasi, kekuatan ukhuwah kan. Dan kemudian di sana juga ada tarbiyah. Tadi dakwah, tarbiyah pula. Di mana tarbiyah pula ada dia punya ragam-ragamnya, ada dia punya tujuan-tujuannya, ada dia punya fokus-fokusnya, ada dia punya strateginya. Jadi tarbiyah pun salah satu. Jadi maknanya menegakkan kekuatan ni bukan hanya sekadar kita kata mari kita habiskan 342. Lepas 342 habis, dia buat pula 343. Contohnya kan. Dia buat pula 545 sebab dia nak kacau. Memang dia nak kacau. Contohlah. Kemudian semua itu diperkukuhkan. Contohnya lah. Diperkukuhkan sampailah akhirnya Allah beri kemenangan yang menyeluruh. Kemenangan yang menyeluruh. Bukan kita nak menang 342 je. Walaupun 342 ni kita kena lawan. Memang kena lawan. Orang yang tak tahu 342 ni, yang tak lawan ni, maknanya dia tu tidak prihatin dengan masalah umat. Tak prihatin masalah umat ni, Nabi tak mengaku umat. Nabi tak mengaku umat.
Yang main-main. Falaisa minna, bukan daripada kalangan kami, kata Rasulullah SAW. Baik, kemudian Syekh Ustaz Al-Muhammad Said Muhammad Yusuf pula mengatakan bahawa tentang kemenangan ini pula merupakan bukanlah hanya sekadar suatu yang kecil, tetapi dia menjadi asbab kepada hilangnya kejahatan dan terbinanya kekuatan umat yang boleh mengembalikan kepada kekokohan Islam dengan hambatan-hambatan yang ada. Jadi hari ini kita buat apa pun susah. Jadi semua hambatan fitnah itu akan habis. Fatihakan boleh mendefinisikan tamkin adalah sampainya satu suasana Islam menang keseluruhan. Itu maksud tamkin. Kata Dr. Fatihakan, Syekh Dr. Fatihakan rahimahullah dah meninggal dia. Dan kemudian memiliki kekuatan yang cukup. Baik, tamkin ni maknanya bukan kita sekadar batuk di tangga je. Beramal sehingga kita ada kekuatan yang cukup. Sehingga menjadi asbab untuk musabib yang menjadikan sebab dia Allah memberikan kemenangan. Jadi, barulah kita berbeza dengan orang-orang yang mengikut arus. Orang mengikut arus, dia tengok nak selamatkan ekonomi, nak selamatkan dia punya harta, bismillah. Nak selamatkan dia punya kesihatan, takat tu je. Tapi sebenarnya lebih lagi. Ini kita nak kena faham. Bila kita faham yang ni, baru nampak, rupanya Al-Quran dah sebut dah. Nabi dah sebut dah. Jadi ini antara contoh-contoh tamkin. Sebab tu, kita nak kena belajar, nak kena tahu tentang ilmu kita tadi, tentang fiqh, tentang kemenangan dan kebangkitan. Inilah yang kita nak tahu. Cuma untuk sebagai mukadimah pada malam ni, saya nak bacakan beberapa hadis. Yang sebelum ni saya dah baca dah. Cumanya kita jadikan sebagai satu yang kita hadamkan. Jadi satu hadis berkenaan tamkin yang semakin dekat. Kemenangan yang semakin dekat. Ni hadis-hadis saya nak baca, nak tunjukkan bahawa kita ni dah dekat menang lah ni. Maknanya kita lemah tak? Lemah, banyak lemah. Ada dosa tak? Banyak dosa. Banyak kelemahan, banyak kehinaan pada kita di sisi Allah. Tetapi Allah akan bagikan kekuatan. Sebab kemenangan dah hampir. Cuma kita mesti bersama dengan pejuang. Dan mesti duduk dalam perjuangan. Mesti bersama dengan pejuang-pejuang, orang yang berjuang ni. Dan juga mesti hidup bersama perjuangan. Barulah kita akan diberikan kekuatan. Kita baca hadis-hadis sebagaimana yang kita nak ni. Daripada ni semua hadis-hadis sahih daripada Imam Ahmad, Ad-Darami, Al-Hakim dalam silsilah sahih. Contohnya dari Abu Qabir, saya baca maknalah. Dia menguturkan, dulu kami pernah duduk bersama Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu. Dia kata kami duduk dengan sahabat Nabi ni. Dua kota yang dimaksudkan oleh kaum muslimin akan menang. Konstantinopel dan Romiyah, Rom. Lalu ditanya. Dia kata dalam hadis Nabi ni, mana satu kita menang dulu ni? Jadi sahabat-sahabat ni cerita pasal tamkin ni, kebangkitan ni, daripada zaman sahabat tabi'in lagi dah bincang dah. Mana dulu menang? Kita nak menang kat Konstantinopel dulu ke nak menang kat Rom dulu? Contoh Konstantinopel ni Istanbul lah kan. Jadi maka dikata tadi kami sedang bincang-bincang, kemudian Rasul SAW pun datang, maka dia tanya. Maka Nabi pun menjawab, yang mana satu, Konstantinopel menang dulu ke Romiah menang dulu? Maka baginda menjawab, kota Heraklius yang ditakluk terlebih dahulu, iaitu Konstantinopel. Maknanya mula-mula kata Nabi, Konstantinopel menang dulu. Maka kita takluk dulu, terbebaskan daripada syirik. Kemudian selepas tu barulah Rom. Jadi ulama-ulama menghuraikan Romiah itu yang dimaksud dengan Romiah itu ialah yang digambarkan di sini ialah Romiah itu ialah yang dikata ibu kota kepada Itali sekarang, Rom. Jadi lepas tu Rom akan. Jadi Nabi dah sebut dah, Rom pun akan duduk bawa Islam. Rom ni hak kita kata Rom ni yang kita kata ibu kota kepada Kristian satu dunia ni, Rom ni. Rom tu pun akan duduk di bawah Islam. Jadi maknanya Konstantinopel kita tengok dah ada orang Islam dah menang daripada salib dulu. Jadi Rom pun akan masuk. Hanya digambarkan oleh para ulama kita menggambarkan hadis ini, maknanya masa-masa kemenangan Rom itu sudah semakin dekat bila kota Konstantinopel telah berjaya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis ini panjang tapi riwayat Imam Muslim, saya bacakan dia punya ni lebih kurang. Nak tunjukkan kepada kita semua hari ini bahawa segala yang kita hadapi pada hari ini
sebenarnya adalah merupakan makar perancangan jahat mereka. Sama ada perancangan jahat peringkat antarabangsa ataupun perancangan jahat di peringkat lokal, kebangsaan. Sama ada daripada kerajaan dalam kerajaan, deep state, ataupun daripada kartel, ataupun daripada pemimpin yang mengkhianat, secret society, Freemason lah apa sebagainya tu. Tak kira lah perancangan jahat. Tapi itu perancangan jahat. Allah ada perancangan. Wa makarahum. Allah juga buat perancangan jahat untuk mereka. Jadi saya nak baca kat sini hadis-hadis yang menunjukkan kita nak menang ni. Kan? Jadi kita kena rasa kuat lah. Jangan kita rasa ni. Tapi kita kena buat lah benda-benda ni. Task force rakyat ni kita kena buat lah. Sebab apa? Itu sebagai asbab. Yang Allah SWT dah duduk letak dekat muka kita ni. Kita kena bantulah macam tu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Muslim, telah tidak akan datang kiamat sehinggalah pasukan Romawi bermarkas di Amaq dan Dabik. Pasukan Romawi ni pasukan Kristian, ataupun kita kata golongan Eropah. Lalu bertolak, dia duduk di Amaq dan Dabik ni kat mana? Kat Syria, kat Syria, kat Palestin, kat Syam, Syria. Lalu bertolak untuk melawan mereka sepasukan tentera dari kota Madinah. Jadi mereka ni kan berlawan dengan satu pasukan daripada kota Madinah. Nampak nak sebut sini. Jadi ada tentera akan datang dari Madinah ni. Siapa yang nak lawan dengan dia orang ni? Tentera Saudi ke? Tak, bukan. Tentera Islam. Tentera Islam yang sebenar ni. Yang telah membina kekuatan. Jadi kita jangan nampak tentera Islam pergi sana tu, dia hanya sekadar belajar pedang dan naik kuda je. Dengan panah je. Itu sebahagian. Banyak lagi yang telah dipersiapkan. Maka bertolaklah mereka melawan sepasukan tentera dari kota Madinah. Dari golongan yang terbaik pada penduduk bumi pada waktu itu. Jadi tentera ni golongan terbaik pada masa itu. Ini golongan Al-Mahdi ni. Al-Mahdiyin. Golongan yang terbaik. Ketika dua pasukan besar tadi telah saling berhadap-hadapan, maka berkatalah pasukan Romawi, biarkan kami memerangi orang yang telah menghina sebahagian daripada kami. Dia kata, aku bukan nak lawan dengan kau. Ni tentera-tentera Romawi ni, tentera salib ni. Kan? Tapi aku nak lawan, nak ambil orang-orang yang murtad daripada agama Kristian ni, pergi ke Islam, masuk Islam. Namun permintaan itu dijawab oleh orang Islam. Demi Allah, wallahi, tidak kami akan biarkan kamu memerangi saudara kami. Jadi kamu nak ambil kawan-kawan kamu, mungkin ada askar Amerika yang dah masuk Islam, mungkin ada askar Rom masuk Islam, askar Itali ke apa bagaimana masuk Islam. Kan? Maka mereka ni nak diambil balik. Maka kata tentera Islam, wallahi kami takkan serahkan saudara-saudara kami ini. Jadi berlaku pertembungan yang besar. Hebat pertembungan ni. Kan? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, maka pasukan Rom menyerang orang Islam. Menyerang dengan kekuatan yang hebat. Menyerang dengan pertempuran. Lalu sepertiga daripada mereka melarikan diri daripada pertempuran. Nampak? Ni golongan yang nak berjuang ni. Golongan yang nak berjuang ni. Dan sepertiga daripada mereka lari. Maka Allah tidak mengampunkan mereka. Jadi, orang yang terbaik tadi, Allah izin 1/3. Dan kita dah nampak dah sekarang ni. Kan? Yang betul-betul nak berjuang ni tak ramai. Yang lari daripada perjuangan ramai. Yang kita nampak lah. Jadi, Nabi gambarkan 1/3. Dan 1/3 lagi akan mati. Jadi ketika pertembungan itu, 1/3 syahid terbunuh. Maka mereka adalah syuhada yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Paling utama. Makna Nabi gambarkan mereka ni berada dalam keadaan syahid yang terbaik. Kenapa? Kerana bertembung dengan golongan yang ramai. Dalam hadis yang lain, seperti 1 juta orang. Hampir 1,960,000 orang. Baik. Kemudian sedang 1/3 yang lagi memperoleh kemenangan. Jadi sedikit aja daripada orang Islam ni yang menang. Yang diberikan Allah menang. Maka mereka tidak akan difitnah. Jadi yang 1/3 ni, yang betul-betul solid pergi tadi, maka mereka tidak akan kena fitnah. Maka mereka ni seperti kita kata generasi Badar. Generasi Badar ni Badar lah ni. Ni perang Badar akhir zaman lah ni. Maknanya kan sepertinya tidak akan difitnah, tidak akan kena ujian apa. Maknanya mereka punya iman dah mantap lah macam itu. Jadi kita ni sebenarnya nak melihat bahawa kemenangan-kemenangan itu
akan datang dalam keadaan orang beriman. Tadi diuji imannya, diuji hatinya. Sampai peringkat takut, lari, sepertiga lari. Sepertiga lari. Ni kita ni tak mula lagi apa. Baru nak cakap-cakap ni, belum mula lagi. Baru belum proses lagi betul-betul kita ni. Tapi pun kita dah gegar dah macam-macam. Gegar, takut dah apalah macam-macam. Nak menunjukkan kita ni kena diproses, kena ditarbiah. Dan kemudian sepertiga akan mati. Yang mati tu syahid akbar. Jadi bergembiralah tuan-tuan, puan-puan, sahabat dan sahabiah sekalian. Sekiranya Allah pilih kita termasuk mereka yang syahid menjadi syuhada di peperangan akhir zaman ini, konfrontasi di akhir zaman ini, maka kan itulah syahid akbar. Jangan takut, Allah bagi yang terbaik. Yang kita kata Yahya Sinwar ni, Yahya Sinwar Syahid Abu Ibrahim Yahya Sinwar ini kan, ni syahid terbaik lah ni. Dalam keadaan seluruh dunia kan, kata pengganas, kata macam-macam. Nak tengok ni. Yang disebut kat sini bagaimana Allah bagi. Dan ketika kan mereka, dan selepas itu mereka menakluki Konstantinopel kali kedua. Jadi menang, Allah bagi kali kedua. Main menang di Konstantinopel. Ketika itu mereka sedang duduk-duduk kan, duduk-duduk untuk nak membagi-bagikan harta dan ghanimah yang mereka dapat. Setelah mereka gantung pedang-pedang mereka, kata Nabi SAW, di pohon-pohon zaitun di Syria, di kawasan-kawasan dengan Istanbul tadi, tiba-tiba syaitan di kalangan syaitan bertempik. Dikata Dajjal datang untuk nak menangkap keluarga kamu daripada belakang. Maka pasukan Islam segera bangkit. Tak sempat nak tengok-tengok harta apa semua tu, bangkit tak tengok dah harta. Sebab keluarga dia kan. Padahal peringatan tersebut hanyalah bohong belaka. Maka mereka telah pergi menuju sampailah ke Syam. Syam ni siapa? Kat mana Syam ni? Syam ni termasuklah Palestin. Yang dimasukkan sini sampai ke Palestin lah. Daripada Konstantinopel tadi tu, daripada Istanbul sampai ke Palestin tu, ke Syam. Dan kemudian di situlah Dajjal keluar. Dajjal keluar. Dajjal marah sangat, dia punya geng kalah, keluar. Maka mereka pun bertembung dan bersiap untuk berperang. Bersiap untuk bertembung dengan Dajjal ni. Dajjal ni hebatlah dia punya tentera dia. Tiba-tiba masuk waktu, maka mereka pun solat dulu. Dan kemudian turunlah Isa bin Maryam mengimamkan mereka. Dan pada masa itulah bila tiba turunnya Isa bin Maryam, maka mereka melihat Dajjal meleleh tubuh badan dia macam garam yang meleleh, yang cair di alam air ini, di dalam air. Maka dia pun lari dan akhirnya Allah membinasakan mereka dengan tangan-tangan Isa dan yang lain-lain tadi. Jadi Nabi gambarkan dalam hadis ini, panjang hadis ini sebenarnya, tentang satu suasana yang kita pasti bertembung dengannya. Orang Islam pasti bertembung. Tapi Allah janjikan kemenangan. dan ketakutan tadi sampai sepertiga daripada golongan yang terbaik lari. Sepertiga lari. Kita boleh bayangkan tak? Sepertiga lari. Lari. Kemudian Allah tak ampunkan dosa mereka. Sepertiga pula syahid. Syuhada yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Dan sepertiga lagi yang sedikit inilah yang menang. Menang pula tiba-tiba kena bertembung pula dengan the final war di antara orang beriman dengan geng-geng Dajjal ini. Dan akhirnya Allah turunkan Isa ibn Maryam. Jadi ini adalah satu, kita kata, pertembungan yang paling besar sekali. Pertembungan yang paling besar. Jadi maknanya 342 ni kecil lah bandingkannya. 342 ni kecil lah. IHR kecil. Sebab IHR 342 ekonominya yang kita nampak besar hebat ni, rupa-rupanya sebahagian daripada senjata perancangan jahat mereka kepada kita sekarang. Jadi kita nak kena yakin dengan Allah, kuatkan diri kita bersama dengan ukhuwah yang saleh, lillah fillah, bersama dengan jamaah yang kuat, yang beriman, yang bertakwa, yang hidup bersama perjuangan perjalanan Allah tadi, bersama, sehingga kita boleh kalahkan semua. Jadi 342 lah apa semua ni.
Kan? Walaupun hebat macam mana pun, daripada apa yang kita tengok hadis tadi, maknanya tamkin tadi, kita akan kalahkan mereka. Walaupun mungkin, tak maaf dah. Apa ni, wire, kabel, sangkut. Walaupun mereka buat macam-macam, tapi benda ni akan dikalahkan. Jadi orang beriman tak takut dah. Tak takut dah. Kenapa? Allah dah kata kita pertemuan kita lebih besar daripada ni. Jadi pertemuan orang beriman ni lebih besar lagi. Jadi yang kita nampak semua ni, ini adalah merupakan jalan-jalan menuju kepada yang lebih besar tadi. Yang lebih hebat tadi. Kan? Iaitu di mana kita akan berdepan dengan Dajjal. Kalau kita hidup lagi lah. Kalau umur kita sampai 4 tahun daripada sekarang ke 5 tahun ke agaknya, sempatlah jumpa Dajjal kot. Wallahualam, tak tahulah kan. Tapi nak tunjukkan kita bahawa yang kita buat adalah sebahagian daripada wa'idul lahum mastata'tum min quwwah, iaitu kita nak berhadapan dengan satu kejahatan yang kuat, peperangan yang hebat, makar yang hebat, maka kita kena berhadapan dengan yang ini sikit-sikit ni. Kita berhadapan sikit-sikit ni, akhirnya bila kita kuat dengan iman kita, kuat dengan takwa kita, kuat dengan ihsan kita, kuat dengan ukhuwah kita, kuat dengan organisasi yang ada, yang kita berjalan bersamanya tadi, maka disitulah akan naik lagi sampai peringkat bertembung dengan Dajjal. Jadi nak sampai ke situ sempat juga 1/3 habis. 1/3 patah balik, lari patah balik. 1/3 syahid. 1/3 je menang. Maknanya kita akan berhadapan dengan benda-benda ni. Jadi maknanya apa yang kita tengah buat sekarang ni sebenarnya adalah ujian Allah untuk membina kekuatan kita, keyakinan kita. Sebab itulah nak sebut kat sini, walaupun kita kata kita nak jumpa raja lah, majlis raja-raja lah, nak jumpa menteri lah, nak jumpa siapa pun pemimpin yang ada, bukan itu yang kita tengok. Orang beriman tengok pada musabbib, iaitu tengok kepada yang menjadikan asbab Allah. Hatinya pada Allah, fikirannya pada Allah, yakinnya pada Allah, sandaran dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain itu semua asbab yang Allah perintah. Sebab tu saya kata tahun 2024 ni dakwah kena sampai ke istana. Cuba tengok surah 20 ayat 24. Apa yang Allah sebut dekat situ? Izhab ila fir'aun innahu tagha. Pergi kepada istana. Itu yang tersirat lah, yang tersurat. Izhab ila fir'aun innahu tagha tu. Yang tersirat, kita kena sampaikan dakwah ni. Sebab tu kalau ada kerabat-kerabat raja di sini, kalau ada orang-orang yang berkaitan dengan istana, bantulah agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyampaikan apa yang kita bincang-bincang ni, apa yang kita sama-sama concern ni, contohnya semalam Akta 342, sampaikan kepada istana supaya Sultan faham, supaya yang di-Pertuan Agong faham dan merasai, dan kemudian mudah-mudahan ada hidayah. Ada hidayah. Allah bagi pula hidayah ke mereka dan akhirnya mereka bersama dengan perjuangan. Mana tahu? Sebab di akhir zaman ni, orang yang berjuang ni, orang yang bertaubat. Dia kena bermula dengan bertaubat. Apa maksud taubat? Maknanya, orang yang buat dosa. Orang yang ada dosa. Tapi orang yang Allah dah ampunkan dosanya. Kan? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman tadi diri mereka, harta mereka dengan syurga. Kemudian mereka berjanji setia dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah sebut, siapa ni orang beriman yang Allah beli ni? Sifat nombor 1, at-taibun. Nombor 1, orang yang bertaubat. Baru al-abidun, orang yang beribadah. Betul, baru al-hamidun, orang yang puji Allah, yang berzikir, yang puji-puji Allah. Jadi yang banyak bangkit, yang banyak kita kata berjuang di akhir zaman ini, yang Allah beli, yang terbaik tadi, beli jiwa dan harta mereka bi anna lahumul jannah, dengan syurga tadi. Yang pertama sifatnya orang yang bertaubat.
Sebab tu ustaz-ustaz, imam-imam, alim ulama yang sombong dengan ilmunya, yang sombong dengan PhD-nya, yang sombong, yang mengikut arus, mereka tak berjuang. Kenapa mereka tak berjuang? Kerana maksiat terbesar bagi orang alim ialah mereka tidak melaksanakan amalan-amalan daripada ilmunya. Jadi kalau orang biasa, maksiat dia mungkin dia buat benda-benda yang jahat tadi. Contohnya dia mencuri ke, dia buat benda-benda yang kita kata maksiat nampak tu. Orang alim, maksiat dia tidak mengamalkan ilmunya, itu maksiat. Sebab tu murabbi misali, mursyid yang kamil mukamil, mereka menjaga diri mereka daripada maksiat, menjaga diri mereka daripada kemungkaran. Kita pun nak kena contohlah macam itu. Jadi sebenarnya kita hari ini bukan hanya sekadar berbincang tentang tasfas rakyat yang memang kita kena bincang dan memang kita kena gerakkan, tetapi lebih besar lagi daripada itu. Sebenarnya pertembungan yang akan kita hadapi bukan sekadar 342, bukan sekadar IHR, bukan sekadar alam sekitar, ribut lah apa kan, bencana alam lah dan sebagainya, bencana ekonomi, tetapi kita akan berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Jadi berhadapan dengan sistem yang mereka buat. Sebab itulah membina kekuatan, kita perlu membina diri kita dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syamil, yang menyeluruh. Bukan hanya aspek tazkiyah nafs saja, bukan saja aspek ilmu saja, bukan saja aspek-aspek kita kata riadah, pedang, tapi hati kita kosak. Kita kena bina seluruhnya. Sebab peperangan yang kita akan hadapi lebih besar daripada apa yang kita sedang. Jadi yang kita sedang hadapi ni semua training je, latihan je. Macam mana nak berhadapan dengan suasana ditekan, dikepung, dipaksa, sampai peringkat mungkin terpaksa berhenti, keluar, tak bekerja dah, cari kerja lain, independen pula, independen daripada sistem yang ada. Kita berdikari. Jadi suasana ni semua adalah latihan ke arah menuju kepada malhamah kubra ataupun peperangan yang besar akhir, bertembung dengan Al-Masih Dajjal dan juga general-generalnya yang bukan orang biasa. Jadi general Al-Masih Dajjal ni, majoritinya yang kuat-kuat ni kita kata ni, semua bukan hanya sekadar kita kata general perang sebagainya, tak, mereka juga tukang sihir. Mereka ada sihir. Bukan saja sihir saja, mereka ada teknologi yang digabungkan dengan sihir. Jadi kita akan berdepan dengan makar mereka yang hebat. Tapi Allah bagi tadi, wa makrahum, Allah juga buat makar ke atas mereka. So janganlah bimbang. Kita yang penting persiapkan diri kita, bersihkan hati kita, tingkatkan iman kita, perdalamkan akidah kita, mentauhidkan Allah, hebatkan dan suasana ubudiyah, ibadah kita, sembahyang kita, puasa kita, Quran kita, zikir kita, selawat kita, perbanyakkan, perhebatkan. Itu persiapan diri kita lah. Jadi kita nak sebut macam tu. Sebab bila kita tengok pada fiqh tamkin, kita nampak kena tengok secara menyeluruh. Baru kita nampak. Kalau tak kita ingat, cukup aku okey dah. Dia nak buat itu kat bandar kena, aku duduk kampung tak kena. Jangan macam itu. Sebab bukan kita nak lari daripada 342 dan sebagainya. Bukan itu sahaja. Itu sebahagian kecil. Itu sebahagian makar mereka, perancangan jahat. Tapi itu bukan satu-satunya pertembungan yang orang beriman akan berhadapan. Jadi ini. Baik. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Nabi menggambarkan kepada, ini semua berita gembira tu. Maknanya kita ni, Allah bagi buka, ada benda yang lebih besar yang Allah nak bagi ke kita. Jadi setakat yang ada sikit-sikit ni, itu semua merupakan ujian-ujian nak memantapkan kita. Kita dah ambil kita kata SPM, PMR, SRP, tak ada apa-apa lah. Tingkatan darjah 6, penilaian darjah 6, penilaian darjah 5, tak ada apalah. Sekolah tadika punya ujian, tak ada apa. Ya sekarang ni kita dibina sampailah kepada ujian yang besar tadi.
yang digambarkan sebagai peperangan. Jadi sebab tu orang Islam dia tak tengok yang satu. Kita bukan issue oriented. 342 kita berfikir itulah dia. Lepas tu lain pula IHR, kita fikir hantu pula. Lepas tu kena PKP, kita berfikir satu-satu. Tak. Kita melihat semua sekali. Dan di situ kita nampak pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Allah akan tolong. Don't worry. Sebab janji Allah kita menang. Janji Allah kita menang. Ini pertolongan Allah ni. Jangan kita bimbang kepada makar mereka. Lebih daripada kita bimbang kepada pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Kan? Hebat. Baik. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi telah bersabda. Apa sabda Rasulullah sallam? La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Fayaqtuluhum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahud min wara'il hajar wasyajar. Fayaqul hajar aw syajar, ya muslim, ya Abdullah, haza yahudi khalfi fata'al faqatuluh illa gharqad fa innahu min syajaril yahud. Atau kama Rasulullah. Ini hadis daripada Imam Muslim. Ini hadis sahih. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-orang Islam perang memerangi Yahudi. Dan hatta al-muslimun dan yuqatil al-muslimun al-yahud. Jadi sekarang ni dah berlaku. Ini maknanya tamkin Islam, kemenangan Islam dah dekat sangat, dah berlaku dah. Sekarang ni lah Islam menyerang Yahudi yang berlaku di Palestin. Islam sebelum ni Yahudi serang, kita defend, serang kita pertahan, serang kita tahan. Sekarang ni kita dah masuk Taufan Al-Aqsa, kita yang perang. Jadi maknanya Nabi dah sebut ni, suasana ni, iaitu yuqatil al-muslimun al-yahud. Jadi sekarang ni macam seolah-olah Yahudi menang, macam menang, tak, dia kalah sebenarnya. Maka Nabi kata, fayaqtuluhum al-muslimun. Maka orang Islam membunuh orang-orang Yahudi sehinggalah mereka bersembunyi di balik batu ataupun sajar. Hajar dan sajar, batu dan pokok. Lalu batu dan pokok bercakap, fayaqul al-hajar atau syajar. Maka berkatalah batu dan pokok, ya muslim, wahai orang Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, haza Yahudi khalfi, di belakang aku ada Yahudi, datang sini, fata'al, datang dan bunuh dia, fayaqtul. Jadi kecuali pokok garqat yang ditanam sekarang ni lah, maka pohon tu lah orang pohon Yahudi, kata Rasulullah. Jadi yang ini pun dah ada dah. Jadi ini ada dah berlaku dah. Jadi kita kat mana ni? Kalau siapa nak tahu detail tentang apa yang berlaku di Palestin dan sebagainya, kita kat mana? Kena jumpa. Tak boleh cakap kat sini. Banyak benda saya tak boleh cakap ni. Bukan takut ke apa. Tak. Ini adalah merupakan perkara yang perlu dijaga. Kita kena jumpa. Kena jumpa, tengok, berkenalan. Jumpa pun saya tak cakap lagi. Sehinggalah saya kenal siapa yang saya jumpa tu. Kan? Siapa ni? Ahmad Munif. Oh, Ahmad Munif. Dari mana? Daripada utara. Contohnya kan. Oh, gitu kan. Kena, okey. Ustaz, apa yang Ustaz tak cakap dekat PFB, Ustaz? Bolehlah kita cakap. Cakaplah sebenarnya sekian. Oh, Ustaz, saya nak berperanan begini-begini. Boleh. Jadi benda-benda macam ini, benda-benda yang sulit, kadang-kadang kita boleh cakap dekat FB. Jadi saya sebutlah sebab sebagian kita tak faham ni. Sebagian besar kita tak faham. Okey. Jadi hadis ni dah berlaku. Dah. Cuma tunggu nak habiskan Yahudi je. Jadi siapa yang nak habiskan Yahudi? Yahya Sanwar dah syahid. Siapa yang nak gantikan tempat Yahya Sanwar ni? Jadi ini semua persoalan-persoalan yang kita kena fikirkan. Baik. Kemudian dalam satu hadis yang lain pula, daripada Thauban, daripada Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda, isabatani min ummati. Jadi kata Nabi, ada dua golongan daripada umat aku ni. Isabatani min ummati. Ada dua golongan daripada kalangan umat aku. Razahumallahu min nar. Yang kan Allah pelihara mereka daripada neraka. Dia tak masuk neraka.
maknanya dia masuk syurga terus. Begitu lebih kurang lah. Kan? Isabatun an taghzul Hind. Yang satu kelompok ini mereka akan berperang dengan Hind. Hindu. Hindu ni apa? Ulama-ulama tafsir sebagai India. Mungkin negara India, kan. Wa isabatun takun ma'a Isa bin Maryam alaihi wassalam. Dan satu golongan lagi akan bersama Isa ibnu Maryam alaihi salam. Jadi ada dua golongan yang Allah akan masukkan syurga, akan selamat daripada neraka Allah. Mereka tak akan dicecah oleh neraka. Yang pertama, golongan yang akan melawan dengan Hind. Dah ada tak? Dah berlaku tak ni? Dah berlaku. Dah berlaku lah. Hak dekat Kashmir tu apa? Kan? Ini berita baik. Maknanya dah berlaku dah. Hadis ni dah berlaku dah. Kashmir tu duk lawan dengan siapa? Lawan dengan India lah. India saja duk bunuh orang Islam lah macam-macam. Kan? Kashmir ni kat sempadan kan? Jadi hadis ni dah berlaku tak? Dah berlaku juga. Kan? Dan kemudian satu lagi, kelompoknya adalah kelompok yang akan bersama. Golongan yang akan bersama dengan Isa ibnu Maryam. Isa tak turun lagi. Tapi yang golongan Hind ni dah ada dah ni. Dah ada dah. Kan? Jadi golongan ni pun akan menang. Mungkinkah kita akan berhadapan dengan golongan Hind ini? Kita tak tahu. Kalau Allah izin kita berdepan dengan golongan Al-Hind, mungkin berlaku. Bukan macam 13 Mei. 13 Mei itu jumpa dengan golongan Cahaya Nun Alif. Cahaya Nun Alif ni tak masuk dalam hadis. Yang masuk dalam hadis Al-Hind. Jadi maknanya ada benda yang Nabi sebut dan dah berlaku dah pun. Kalau kita nak tahu dah berlaku tak berlaku, tengoklah Kashmir. Kashmir sekarang sampai sekarang masih bergolak. Dan mereka masih bertembung. Contoh. Jadi sebab itu nak sebut kat sini bagaimana peperangan yang besar yang Nabi sebut-sebut ni, yang kita kata yang dekat dengan kita ni dah berlaku dah. Kemudian di situlah satu hadis lagi. Dia tadi tu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Imam Ahmad, Imam Ahmad, An-Nasa'i dalam sahih. Ini hadis sahih juga tadi. Hadis tadi itu hadis sahih. Baik. Kemudian yang satu lagi hadis ini, kita nak sebut tentang Allah nak bagi tamkin kat kita ni dah dekat sangat ni. Sebab semua hadis-hadis yang berkaitan dengan kemenangan Islam ni dah berlaku dah. Cuma yang Malhamah Kubra mula-mula tadi, itu belum berlaku lagi. Tapi maknanya dah dekat. Okey. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam sahih juga, Imam sahih juga. Takunu nubuwah fikum masya Allah. Saya baca makna panjang hadis ni. Berlangsunglah satu masa, iaitu masa kenabian di tengah-tengah kamu, sampailah dengan waktunya yang dikehendaki. Jadi masa Nabi ada nubuwah. Takun nubuwah. Jadi kemudian selepas takun nubuwah itu, an takuna summa yarfa'uha iza sya'a. Jadi siapa Allah angkat dia, an yarfa'aha. Summa takun khilafatun ala minhaj nubuwah. Jadi selepas itu berlakulah zaman di mana kan khilafah, itu pengganti kepada Nabi itu yang mengikut manhaj Nabi. Itu zaman kita kata zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian selepas itu berlangsung pula satu waktu, kemudian Allah angkat, habislah Khulafa Ar-Rasyidin 30 tahun lebih kurang. Kan? Kemudian selepas itu Allah angkat pula kemudian yang bergantung itu raja yang menggigit. An takun yarfa'ha iza sya'allah an yarfa'ha summa takun mulkan adhan. Itu mulkan adhan ni raja. Kerajaan yang mana raja-raja itu menggigit. Kemudian ini daripada zaman Umayyah sampailah Osmaniyah, kan. Habis dah tak ada dah. Kemudian berlangsunglah sampai masanya Allah angkat tadi. Kemudian lepas itu berlakulah satu period, satu masa raja-raja diktator, mulkan jabriyah ataupun jabariyah. Jadi mulkan jabariyah. Jadi mana sebut ni, mana-mana berlakulah raja-raja yang diktator. Ini zaman kita. Kemudian selepas itu Allah angkat antakuna summa yarfa'uha. Allah akan angkat, habiskan. Maknanya waktu-waktu Jabariyah ni sekarang ni dah menuju kepada maksimum lah.
totalitarian, dia nak kontrol semua. Nak jadikan manusia transhuman, nak jadikan manusia posthuman, nak jadikan manusia macam tu. Sampai tak boleh nak sembah Allah dah. Itu dia punya planning. Planning, makar dia. Tapi Allah akan habiskan mereka. Sebelum dia menang, Allah akan habiskan mereka. Makan lepas tu, summa takun khilafatan ala minhajin nubuwah. Summa sakat. Summa sakat. Jadi, Nabi kata apa? Selepas daripada Mulkan Jabariyah ini, suasana apa? Akan berlakulah kebangkitan disebut sebagai khilafatan ala minhaj nubuwah. Iaitu khalifah yang duduk di bawah kepimpinan sistemnya, sistem kenabian. Lepas tu Nabi senyap, Nabi diam. Maknanya habis. Jadi di sini kita lihat period masa raja-raja yang jahat tu, Mulkan Jabariyah tu, dan masa kita ni, dan insya-Allah masa kita ni lepas ini akan adalah apa yang digambarkan sebagai kebangkitan. Jadi kita ni dah dekat kebangkitan lah. Tu saya nak sebut sini. Maknanya tamkin tu dah dekat. Jangan tengok kesusahan-kesusahan sampai kita tak tengok yang kita nak dapat tamkin tadi. Baik. Kemudian di sinilah kita lihat, selepas itulah Nabi sebut. Nabi kata apa? Nabi diam. Okey. Hadis yang lain pula, Nabi menggambarkan, innallaha zawa, maknanya Allah telah menunjukkan kepada aku, telah menghimpunkan bumi untukku. Ini satu hadis yang Allah seolah Allah melipat bumi. Nabi nampak semua. Daripada barat ke timur, daripada utara ke selatan, Nabi nampak semua. Dan telah menghimpunkan bumi untukku. Sehingga aku dapat melihat negeri-negeri di timur dan negeri di barat. Dan sesungguhnya umat aku akan sampai kekuasaannya pada negeri-negeri yang telah dihimpunkan daripadanya. Jadi maknanya Nabi nampak kan, bila dah menang tu, timur barat semua akan duduk di bawah Islam. Ini tamkin ni, iaitu Allah berikan kedudukan dan kemenangan. Kerana ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, di hadis yang lain pula dalam sahihnya Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban. Sungguh-sungguh kata Rasul SAW, sungguh-sungguh agama ini akan sampai ke tempat-tempat yang dilalui oleh siang dan malam. Mana tempat yang ada siang malam? Mana kata Nabi, agama ni akan sampai. Allah tidak meninggalkan rumah, kan? Sama ada rumah-rumah yang benar, permanent, ataupun rumah-rumah yang darurat, yang kemah. Kecuali Allah akan masukkan agama ini ke dalamnya. Jadi maknanya semua rumah akan dimasuki Islam. Tak ada satu pun tinggal. Ni zaman bila ni? Zaman sebelum ni tak ada dah. Ni zaman kita lah ni. Kalau Allah izin, kita bersama dengan kemenangan tadi, kita hidup lagi nampak tak ada satu kemah pun melainkan dalam itu ada Islam. Tidak ada satu rumah pun melainkan di dalamnya itu ada Islam. Ini kata Rasul SAW. Ini hadis sahih, hadis sahih. Kemudian kata Rasul SAW, kan, kemuliaan orang yang mulia, kehinaan orang yang hina. Orang yang mulia-mulia, orang hina-hina. Kemuliaan yang Allah muliakan Islam dengannya, kehinaan Allah menghinakan kekafiran. Jadi Allah hina kafir tadi, sehingga orang semua pakat-pakat masuk Islam. Jadi yang hina, kafir. Lepas tu pakat masuk Islam. Islam dah jadi mulia. Siapa yang bersama Islam? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam paling tinggi, tak ada lebih tinggi daripadanya. Maka seorang pakat masuk Islam. Jadi Nabi gambarkan orang akan masuk Islam ni ramai-ramai. Sekarang tak lah. Sekarang ni belum lagi. Sekarang Allah tengah uji ni. Tapi kalau kita gagal dalam ujian tu, wa'iyazbillah min zalik. Ya Allah jauhkanlah. Kan, mudah-mudahan. Kan, iaitu kalau kita gagal, jadi sesat pula. Sesat. Takut sesat mati pula kan. Tapi Nabi gambarkan sini bahawa penyebaran Islam dan perluasan Islam yang tak pernah lagi berlaku, telah Nabi sebut pasti terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Jadi maknanya kita hari ni kan, kita rasa kita minoriti, kita rasa kita ni tersepit, diboykot lah macam-macam. InsyaAllah kita sabar sikit. Kita teruskan perjuangan. InsyaAllah lepas ni semua akan Islam. Jadi janganlah kita rasa kita ni minoriti. Tak, kita majoriti sebenarnya. Di majoriti termasuk makhluk Allah yang lain. Jadi maknanya, kalau kita tengok dari sudut statistik, Islamlah agama yang paling cepat berkembang di dunia sekarang. Kristian ke apa ke, semua kalah dah.
Islam paling cepat berkembang. Dan bayangkan bila Islam menang aja, maka perkembangan itu akan sempurna. Kafatan, sempurna semua sekali. Habis masuk Islam Melaka. Bayangkan Islam, semua orang Islam. Tak ada dah orang yang kapi-kapi ni semua ni. Kapi-kapi semua dia matilah. Dia larilah agaknya. Duduk kat gua-gua ke apa kalau dia nak duduk lah. Baik. Kemudian Nabi SAW juga telah bersabda dalam satu hadisnya. Hadis yang sahih juga. Kata Rasulullah SAW, aku diutus dengan dibekali dengan jawami'ul kalam. Jawami'ul bu'aitsu bi jawami'il kalam. Aku diutus dengan jawami'ul kalam. Kalam ni apa benda ni? Perkataan-perkataan yang mengandungi satu yang luas. Maknanya ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang hikmah. Gitu. Aku ditolong dengan ar-rabbu ra'bu. Itu aku ditolong dengan musuh melihat iman tadi, orang mukmin tadi takut. Orang jahat tengok kita takut sebenarnya. Dia orang takutkan kita sebenarnya. Maka ketika aku sedang tidur, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Jadi Allah bagilah kunci pada Nabi SAW untuk menang. Dan kunci itu diletakkan ke tangan aku. Maka kata Abu Hurairah dalam hadis ini, dia kata, maka Nabi berkata, Rasulullah telah wafat, maka kalianlah akan harus mengeluarkannya. Jadi kunci-kunci perbendaharaan itu, apa maksud perbendaharaan ni? Kunci kemenangan ni. Kunci untuk bawa kekuatan umat. Sebab tu bila disebut, kan, Ya Allah, Ya Ghaniyu, Ya Mughni. Ya Ghaniyu, Ya Mughni. Aghnini. Kan. Bifadlika amman siwa, contohnya. Ya Ghaniyu, Ya Mughni. Wahai yang maha kaya dan yang maha mengkayakan. Kaya ni jangan nampak duit. Bukan nampak duit. Kaya ni maknanya resources kemenangan. Sumber-sumber kekuatan yang boleh membawa kemenangan. Aghnini. Ya Allah, kayakanlah aku dengan segala-segala resources tadi. Jadi Nabi kata, Allah dah bagi dah kunci kemenangan, kunci perbendaharaan dunia ni kepada dia. Dan kemudian kata Abu Hurairah, Nabi dah wafat. Maka kunci itu akan diberikan kepada mereka yang akan bangkit di akhir zaman untuk menegakkan Islam. Rupa-rupanya Allah akan bagikan kunci-kunci perbendaharaan, resources. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, kan, ekonomi. Contohnya ekonomi umat Islam. Kita tengok kena macam-macam, kena boykot lah apa macam. Tak. Allah akan naikkan. Allah akan bagi kekuatan. Allah akan bagi kemenangan. Jadi sebenarnya sebelum menang ni Allah akan bagi dah sebahagian. Lepas menang Allah akan bagi lagi. Habis. Semua kunci perbendaharaan. Jadi hidup akan menjadi hidup yang penuh dengan keamanan. Jadi sebab tu Nabi dah sebut dah ni. Ni semua dah dekat dah ni. Maknanya untuk menang besok, kan, apa yang ada pada Nabi-Nabi sebelum ini yang telah menang, contohnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ada kekuatan-kekuatan dari sudut kemampuan dia mengawal angin, kemampuan dia dengan teknologi sekian, dengan mujizat macam-macam tadi. Maka Allah akan bagi kepada umat yang akan bangkit. Sebab tu kita ni pun insya-Allah Allah akan bagi teknologi. Teknologi yang luar biasa. Allah akan bagikan kekayaan yang luar biasa. Tapi bukan kekayaan untuk kita berseronok dan bermewah, mencintai dunia. Kan? Lalai dengan kekayaan, bukan. Kekayaan dan apa. Orang yang nak bangkit ni diberikan kekuatan tadi sehingga akhirnya dia boleh menyebabkan dakwah berjalan, tarbiyah berjalan, jihad berjalan, boleh menegakkan. Ini semua Nabi dah sebut dah. Ini hadis sahih juga. Ini hadis sahih. Jadi maknanya Nabi gambarkan kepada kita bagaimana keadaan umat ini akan menang. Dan kemudian hadis-hadis yang lain, contohnya ialah turunnya Isa. Turunnya Isa. Jadi hadis turunnya Isa ni kan adalah merupakan kemenangan bila dapat kalahkan, bila bunuh Dajjal. Bunuh Dajjal. Tidak ada antara aku dengan Nabi, dengannya, iaitu Nabi Isa. Seorang Nabi. Jadi antara Muhammad SAW dengan Nabi Isa tak ada Nabi dah. Dan sesungguhnya dia akan turun. Isa akan turun. Jika kamu melihatnya, maka kenalilah dia. Nampak dia, kenallah dia. Janganlah pula tak kenal pula kan. Di antara seorang lelaki dengan perwatakannya, berkulit yang agak merah keputih-putihan. Kulitnya merah keputih-putihan. Mengenakan dua pakaian celupan daripada tanah merah. Seakan-akan kepalanya menitis air. Maka tidak basah rambutnya. Kan? Dia memerangi manusia
untuk memenangkan Islam. Dia menghancurkan salib, dia membunuh babi, menghapuskan jizyah. Maknanya dia bila menghapuskan jizyah, semua orang masuk Islam tak ada jizyah dah. Dan pada masa turunnya Isa, Allah membinasakan semua agama. Semua agama habis kecuali agama Islam dan tauhid. Dan kemudian membinasakan Al-Masih Dajjal. Dia tinggal di bumi selama 40 tahun. Dia tinggal di bumi selama 40 tahun. Saat dia wafat, maka Muslim sembahyangkan jenazahnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang hadis sahih. Jadi Nabi gambarkan akan keluarnya Isa. Jadi Isa nak keluar dah ni. Isa nak keluar dah. Jadi Isa nak keluar ni, dia akan hapuskan semua kejahatan-kejahatan agama lain, semua habis berlaku. Jadi tak payahlah kita, sebab tu kita tak payah nak perang agama-agama ni, tak payah nak perang, tak payah nak gaduh-gaduh. Kita buat baik dengan dia orang kan dalam rangka dakwah. Kenapa? Kerana memang bila Isa datang besok, memang semua agama akan habis. Babi pun akan dibunuh. Babi pun akan dibunuh. Salib akan dipatahkan. Begitu. Dia nak sebut kat sini, tuan-tuan dan puan-puan Allah. Jadi dalam siri kita yang pertama ni, kita kena rasa bagaimana sebenarnya kan perjalanan kita ni kan sebenarnya masih panjang, tapi bukanlah lama, bukanlah panjang maknanya lama. Panjang maknanya ada banyak benda yang kita nak hadapi. Banyak benda, antaranya Akta 342 ni kita kena duduk bincang semalam kan, antaranya kan. Jadi banyak lagi. Jadi sebab itulah dia memerlukan kepada persiapan dan persediaan untuk kita benar-benar hidup dalam keadaan yang cukup, yang bersedia untuk menang. Sebab Allah nak bagi kemenangan pada kita, kemenangan yang besar. Bukan kemenangan setakat menang Palestin ke menang. Tak, satu dunia. Satu dunia akan duduk di bawah Islam. Jadi untuk kita layak mendapatkan kemenangan daripada Allah, yang Allah akan bagi tadi, untuk seluruh dunia tadi, maka kita kena layakkan diri kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah tak suka. Bukan hanya setakat tak buat dosa, tetapi sistem kehidupan. Jadi inilah yang kita kena bincang-bincangkan macam mana nak bentuk ni. Tadi saya nampak adalah orang tanya-tanya macam mana nak buat dan sebagainya. Kita tak main lagi askar Cina di bawah PBB. Sahabat sebut kan. Depan rumah dengan KKM. Jadi maknanya belum ada lagi lah. Tapi jangan bimbang. Kita kan ada Allah. Jadi maknanya pergantungan, sandaran, harapan, yakin, semua pada Allah. Sebab Allah dah gambarkan dah. Memang menakutkan. Memang suatu yang kita kata sampai peringkat kita tak boleh tidur malam. Oi, macam mana ni nak buat? Macam mana ni besok aku kena buang kerja? Macam-macam. Tapi bila yakin kita, sandar kita, tawakal kita kepada makhluk, kepada dunia, kepada apa yang kita kata kerja, kita sandar kat kerja, sandar kat bisnes, sandar kat ni, sandar kat tu. Selain Allah, maka kita dah salah. Inilah kata sesat. Kita tak boleh sandar dengan, tidak boleh bergantung dengan makhluk. Kita kena betulkan. Sebab apa? Memang ujian ni makin lama makin susah. Makin lama makin susah. Tapi bukan maknanya kita habis. Tak. Allah gambarkan orang beriman ni, dia akan ditolong oleh Allah SWT. Bukan sekadar tolong, Allah akan beri kemenangan. Nanti kita akan baca nanti. Macam mana Allah beri kemenangan, kita akan baca nanti. Daripada sirah-sirah dan sebagainya, kita akan tengok balik. Dan di sinilah satu kekuatan. Lepas tu kita kena bina kekuatan kita dengan tarbiyah. Tarbiyah bermula dengan tarbiyah imaniyah. Bagaimana kita nak kuatkan iman kita. Macam mana kita nak proses supaya kita boleh mentauhidkan Allah. Macam mana nak mentauhidkan Allah? Kita kena menggunakan pendekatan-pendekatan yang sekarang ni mungkin sebahagian sebut tasawuf. Pendekatan tasawuf ni maknanya pembersihan hati, pembersihan akidah. Pembersihan akidah. Pembersihan iman kita tadi tu sehingga dapat menjadi iman yang kuat. Iman yang kuat. Ini antara perkara-perkara yang penting. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti berkenaan dengan kemenangan ni. Mungkin kita akan bincang sikit lah tentang syarat-syaratnya. Apa syarat kemenangan ni? Dan apa dia punya sebab-sebab kemenangan? Kita akan tengoklah asbab. Bukanlah kita nak tengok asbab kemenangan tu. Sebenarnya fokus kita pada musabbib. Musabbib ni apa? Yang menjadikan sebab, iaitu Allah.
Tetapi kita nak melihat sebab-sebab tu supaya kita boleh berusaha dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita berusaha. Kita berusaha dengan izin Allah tadi. Dengan kudrah iradah Allah tadi. Dengan ilmu Allah. Kita berusaha. Apa yang Allah bagi pada kita untuk mencapai asbab-asbab kemenangan. Itu barulah layak kita untuk diberikan kemenangan oleh Allah. Dengan izin Allah lah. InsyaAllah. Itulah insyaAllah sikit sebanyak. Malam ni jangan bimbang lah. Macam semalam ni kata kan. Tidur ni mimpi apa-apa, mana-mana, bila-bila. Siapa-siapa kan. Sampai mimpi pun macam tu. Bukan mimpi tu tak payah mimpi. Kita mimpi macam mana nak bersama dengan pejuang-pejuang. Orang yang berjuang ni. Macam mana nak duduk dalam perjuangan. Perjuangan. Jadi inilah antara perkara-perkara insya-Allah yang kita kena fikir-fikirkan insya-Allah. Jadi kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi. Mungkin tengoklah macam mana. Sebab besok saya ada program di Johor. Ada satu kuliah maghrib di masjid. Dan mungkin kita akan, kalau ada boleh live, kita buat live lah kuliah maghrib tu kan. Lepas tu malam tu kalau nak buat sambung tajuk kita ni, saya bimbang takut signal tak ada apa begitulah. Kalau semua ada okey kan, insya-Allah. Jadi kita tak tahu tempat tu. Jadi kalau ada signal apa mungkin saya boleh buatlah sekejap insya-Allah. Kemudian kita akan teruskanlah perbincangan kita. Jadi untuk tujuan Task Force Rakyat Malaysia ni, insya-Allah tolonglah sebar-sebarkan supaya sebenarnya kita nak sedarkan seramai yang mungkin tentang realiti yang berlaku sehingga akhirnya kita boleh bersama-sama dengan kita kata pejuang-pejuang tadilah. Kita nak gabungkan insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah, berikan kepada kita taufiknya, beri kepada kita inayahnya dan seterusnya rahmatnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wafiqillahumma rabitataha wa adimuttaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syarah sururaha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha nasyati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah bagi mereka yang baru masuk sebenarnya tolonglah tengok daripada awal. Kalau ada apa soalan boleh tulislah, kokok saya tengok nanti saya boleh jawab kemudian insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.